Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karimil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karim. Ba'd. Tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah adalah kerja nubuwah, kerja hak para nabi-nabi, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada permulaan hari itu diperintahkan khusus kerja ni adalah orang yang boleh buat dianya adalah orang yang ada pangkat Nabi dan Rasul-Rasul. Selain daripada tu, dia tak boleh nak buat kerja dakwah. Kerana Allah Ta'ala tak beri keizinan kepada dia. Tapi dengan kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, kesudahan bagi Nabi. La nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi dah lepas daripada Nabi kita. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah, Habibullah. Gelar Nabi kita adalah Habibullah, orang yang Allah Ta'ala kasih. Saudara tuan-tuan yang mulia oleh Allah, dan satu paham lagi, kerja dakwah adalah kerja yang orang boleh buat. Dia kena orang yang Allah Ta'ala pilih.
Kena orang Allah Ta'ala pilih dia. Kalau Allah Ta'ala tak pilih dia, dia tak mampu untuk dia nak buat kerja Nabi ni. Maka dengan sebab umat akhir zaman ni, umat bagi Nabi yang Allah Ta'ala kasih. Umat bagi Nabi yang Allah Ta'ala sayang. Dan tak ada dah Nabi lepas daripada Nabi. Dulu hari itu, apabila lepas daripada seorang Nabi, kerja dakwah dia akan intikalat. Akan berganti Nabi selepas daripada tu. Selepas daripada Nabi pada Nabi, lepas pada Nabi pada Nabi, kerja dakwah mutawaliyat. Berterusan. Tapi dengan sebab lepas pada Nabi, kita tak ada dah Nabi. Lepas daripada Nabi kita, tak ada dah orang jadi Nabi, lagi Rasul. Sebab tu kerja dakwah, lepas daripada Nabi, dia intikalat. Turun kepada umat Nabi SAW. Jadi kita ni beruntung lah. Boleh kecak buat kerja hak Nabi-Nabi dulu buat. Umat akhir zaman ni umat sangat-sangat beruntung. Dan umat akhir zaman ni kelebihan tu banyak. Sehingga bukan di kalangan umat hak dulu-dulu minta rayu nak jadi umat akhir zaman, hak jadi pangkat Nabi dah, jadi Rasul dah pun minta nak jadi umat akhir zaman. Kerana dia ada tertulis. Ada tertulis di dalam kitab Taurat. Ada tertulis di dalam kitab Zabur dan Injil. Tentang kehidupan umat akhir zaman. Kelebihan umat akhir zaman. Sehingga mereka buat padu tengok dengan keadaan kehidupan mereka, tengok kehidupan umat akhir zaman dan kelebihan Allah Ta'ala pada dia tu, dia cemburu. Nabi Musa AS pernah minta kepada Allah Ta'ala ketika dia baca dalam kitab Taurat. Dia baca tengok dalam kitab Taurat, Allah Ta'ala kata ada satu umat, ada satu golongan lepas daripada-Mu, wahai Musa. Mereka ni Allah Ta'ala beri kepada mereka, iaitu mereka mampu boleh menghafalkan kitabullah. Boleh menghafalkan kitab Allah. Sedangkan umat dulu Allah Ta'ala tak beri kemampuan untuk nak hafal kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Dia tak boleh ngapa. Kalau boleh pun tak banyak. Kalau kita kecek mudah-mudah ke, ayat-ayat hak penting-penting gitu ya. Untuk nak mengapa kitab Taurat 100%, habis ayat tak ada. Ni Allah Ta'ala royak pada Nabi Musa. Ni akan timbul satu golongan, satu umat yang ini kelebihan dia. Musa kata, ya Allah, hadiah ke aku boleh ke tak umat ni? Umat ni wi ke aku boleh ke tak ni? Allah tak kata tak boleh dah. Umat ni ada orang milik dah. Umat ni ada orang milik siap-siap dah. Siapa dia? Umat hak kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kelebihan Nabi Musa tahu. Sehingga satu persatu dia minta kepada Allah Ta'ala, nak minta umat ni jadi umat dia. Allah Ta'ala kata tak boleh. Hak ni ada hak orang siap-siap dah. Kus dia siap-siap dah. Dan dia akan lahir pada
umat ni akan lahir pada masa Nabi akhir zaman, iaitu Nabi kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mulia, kalau kita ni bertuah benar lah. Betul benar. Dengan tak ada kita minta. Dengan tak pernah kita berdoa pun, tak kena minta pun. Tapi Allah Ta'ala hadiah bagi kita. Betul lah. Lepas tu maha. Umat Nabi Muhammad ni maha. Buat amalan sikit ya, tapi ganjaran besar Allah Ta'ala. Buat amalan sikit. Kalau umat Nabi dulu, umat Bani Israel, nak boleh sama dengan pahala kita semaya satu waktu. Kita semaya satu waktu, kalau kita semaya Jumaat, boleh 25 darjah. Kalau kita semaya di rumah, boleh Semaya 5 waktu, di masjid satu waktu, ada satu riwayat kata 25, satu riwayat kata 27. Bolehlah kita kata kita semaya khusyuk sungguh. Di masjid boleh pahala 27. Umat Bani Israel nak boleh pahala 27 kena buat amal ibadat sampai 1000 tahun. Bukan dia main. Kita semaya masjid ya. Allahu Akbar. Mari pun kelepeh orang rokok, orang nak tahiyat akhir dah. Kira pahala Jumaat lagi. Sebab Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, lagu mana nak pergi boleh pahala semaya Jumaat? Saya duduk masjid jauh, duduk rumah jauh dengan masjid. Lepas tu, kalau saya rasa pun kalau kaca pergi pun, orang semaya sudah dah, kira lagu mana? Rumah hidup jauh. Kalau saya tak ada, pergi nampak orang semaya sudah dah. Pahala ke mana? Nabi kata, kalau mau mari semaya sejik juga, orang semaya sudah dah pun, boleh pahala semaya Jumaat juga. Bah tak boleh lebih ni. Nah. Sebab tu kita banyak syukur, insya-Allah dah. Banyak bersyukur. Nak boleh pahala 27 kena buat amal ibadat sampai 1000 tahun. Sebab tu umat Bani Israel dia umur panjang. Dia nak wida dengan kita ni. Sebab tu umur kita tak Allah Ta'ala we pandak pun tak apa. We pandak tapi we apa ni? We gando amalan. Pahala we gando. Kita tengok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kata kat ayat Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Diumpama ke umat Nabi Muhammad ni diumpama buat banding kata dia beri sekuk ya untuk jalan Allah Taala. Beri duit sekuk ya kata bukan sekuk lah kok tapi ambatat sab'a sanabila mana fi kul apa we duit sekuk. Seumpamanya kita tanam satu biji padi. Dan padi dia akan tumbuh satu pohon. Satu pohon tu dia akan tubik satu takar. Satu takar tu dia akan ambil tubik apa ni? Tujuh takar hak pula. 7. 117 tu 100. Makna 700. Beri sekuk boleh 700. Lepas tu Fak Bani Israel nak boleh 700 tu kena buat amal ibadat, kena sedekah. Berapa ribu boleh dia. Kita sekut je. Ni kelebihan umat Nabi Muhammad ni. Lepas tu jadi umat hak Nabi hak Allah Ta'ala sayang pula. Nabi nama dia ni Allah Ta'ala tulis di pintu syurga. Dalam syurga, dalam dinding syurga tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Nabi tak ada cerai dengan nama Allah. Tanah kata, Nabi kita, Nabi Allah Ta'ala sayang. Dengan sebab Nabi Allah Ta'ala sayang pada Nabi kita ni, ya saya habis apa kita.
Ya supaya kita sayang kot orang bujang ada anak 5 orang. Kita ambil orang bujang seorang anak ya kita nak sayang habis. Tak rasa nak tahu anak ya. Ya kena sayang habis. Allah Ta'ala sayang pada Nabi kita. Dan Allah Ta'ala sayang kepada umat Nabi. Sehingga Allah Ta'ala tak pernah puji dalam kitab-kitab terdahulu, umat-umat terdahulu. Tak ada pernah. Tak ada tepat, tak ada satu tepat pun Allah Ta'ala puji umat dulu. Sedangkan mereka buat amal ibadat kuat daripada kita. Umur panjang pada kita. Nabi Nuh AS tu umur dia 1000 lebih. Buat dakwah saja 900 tahun lebih dah. Panjang umur. Ada seorang tua. Orang Tino tua dia teriak. Ngisak-ngisak teriak. Orang tanya tu mak cik teriak apa cik? Dia pun royak. Saya teriak ni kerana anak saya mati. Anak saya ni terlalu cepat tinggal saya. Mati muda lagi. Orang tanya berapa anak mak cik yang mati tu? Baru 300 tahun je. 300 tahun tu duk werung lagi. Bah kita lah tak seorang hebuk 300 tahun ni. Kita nak royak kata umur umat Bani Israel panjang. Ibadat Bani Israel nak hatuk tak boleh langsung dengan kita. Tak boleh hatuk langsung. Bani Israel kalau dia buat amal ibadat pada Allah Ta'ala, tengok siapa dia lupa segala-galanya. Mak dia pun dia lupa. Lupa kata dia ada bini. Lupa dia kata dia ada mak. Lupa kata dia kena makan. Lupa kata dia kena tidur. Tawajuh kosong rapat dengan Allah Ta'ala. Bah kalau kita nak tekuk dengan amal ibadat kita tak urut benar. Pada bab semaya pun tak urut dah kita. Bab tawajuh pada Allah Ta'ala, bab ingat pada Allah Ta'ala, bab zikir rapat dengan Allah Ta'ala, jauh lagi. Tapi kita nak ayat kata, walaupun keadaan demikian, beza jauhnya, tapi kesayangan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad lebih beratus-ratus kali ganda daripada umat Bani Israel. Sebab tu kita kata tadi, Allah Ta'ala tak pernah puji umat-umat dulu. Tapi Allah Ta'ala puji umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dua ayat ni rapat-rapat Allah Ta'ala puji umat Nabi Muhammad. Tak ada ni Allah Ta'ala puji lagu ni umat dulu, tak ada. Allah Ta'ala royak pula, aku jadi umat Muhammad, aku jadi manusia, umat Nabi Muhammad ni adalah sebaik-baik makhluk. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, royak kepada sahabat-sahabatmu, orang yang bersama-sama denganmu tu, orang yang terima Islam denganmu, orang yang seperjuangan denganmu, orang yang buat kerja dakwah sekali denganmu, orang yang sanggup tinggal segala harta kekayaan dia untuk agamamu.
Orang hak sanggup mujahadah, sanggup susah payah di dalam menyampaikan agama Allah, meroyak kepada puak ni aku beri pangkat pada dia sebaik-baik umat. Khairun ummah. Umat banyak. Umat Nabi dulu selapis-selapis. Tiap-tiap Nabi ada umat belaka. Banyak sikit je. Nabi Nuh pun ada umat. Nabi Ibrahim pun ada umat. Nabi ada umat belaka. Cuma banyak sikit je. Tapi umat Nabi Muhammad ni sebaik-baik ummah. Ni Allah Ta'ala puji umat akhir zaman. Dah kita kata tadi, umat lain Allah Ta'ala tak uwi kerja dakwah. Rasa nak minta, bukan dia kerja buat muda. Dakwah ni bukan dia kerja buat umat dak. Dakwah ni kerja buat nabi-nabi. Orang jadi nabi yang boleh buat kerja dakwah. Kerana dakwah ni mahal. Tamneng puak-puakmu tak pandai nak ambil kerja dakwah. Kalau buat kita kok, kalau thumbnail buat tinggi-tinggi tak padan dengan pengajian kita. Kita cuk gapo je. Dakwah ni adalah buat nabi-nabi buat dulu. Tapi umat akhir zaman ni Allah Ta'ala wi bebas. Nabi buat kerja dakwah, umat yang buat kerja dakwah juga. Kerana gapo tuan-tuan beliau? Kerana ulama royak pada kita, dalam kerja dakwah, Allah Ta'ala nak uwi tolong. Dalam kerja dakwah, Allah Ta'ala sengaja nak bagi pertolongan kepada umat akhir zaman. Sebagaimana Nabi-Nabi dulu buat kerja dakwah, dapat pertolongan daripada Allah. Orang sutai kapung tak kena pada Nabi. Orang sutai kapung pakak nak hambak belakang Nabi. Ketika Nabi buat kerja dakwah. Bukan orang lain. Isteri Nabi pun tak kenal pada Nabi. Anak Nabi pun tak kenal pada Nabi. Kerana Nabi buat kerja dakwah. Tuan-tuan melia, tetapi pertolongan Allah Ta'ala sentiasa tetap mari kepada orang buat kerja dakwah. Dan orang ikut arah nabi-nabi mereka. Orang taat kepada nabi mereka. Nabi Nuh AS, orang tak kenal belakang dia. Tapi orang yang selamat adalah orang yang ikut Nabi Nuh AS. Dan Nabi Nuh dengan pengikut-pengikut dia, dengan sebab berkat Nabi Nuh buat kerja dakwah, maka pertolongan Allah Ta'ala selamat daripada banjir. Pertolongan Allah Ta'ala. Dengan sebab kerja dakwah yang dijalan oleh Nabi. Maka hari ini tuan-tuan melia, Nabi tak ada dengan kita dah. Walaupun Nabi tak ada dengan kita, pertolongan Allah Ta'ala hak biasa Allah Ta'ala wi pertolongan kepada Nabi. Dengan sebab Nabi buat kerja dakwah. Maka walaupun Nabi tak ada dengan kita dah. Selepas daripada tu sahabat-sahabat buat kerja dakwah. Selepas daripada Nabi, sahabat buat kerja dakwah. Pertolongan Allah Ta'ala hak dok tolong kepada Nabi. Walaupun Nabi tak ada, sahabat buat kerja dakwah, maka pertolongan Allah Ta'ala hak sama wi kepada para sahabat. Dan sahabat tak ada dengan kita dah. Umat akhir zaman ni, orang hak lemah-lemah seperti kita ni, kalau kacau ambil kerja dakwah juga, pertolongan hak Allah Ta'ala tolong pada nabi-nabi, pertolongan sama hak Allah Ta'ala tolong pada para sahabat, pertolongan hak sama juga Allah Ta'ala akan beri pada kita. Sebab itulah Maulana Ilyas rahmatullah alaih kata, sesungguhnya usaha dakwah, maksud dakwah ni, maksud dakwah sangat-sangat tinggi. Sehingga aku dah buat usaha kerja dakwah ni dah pun 1 dalam 100 pun aku tak faham lagi. 1 dalam 100 pun aku tak faham lagi. Kerana maksud tinggi sangat kerja dakwah. Nampak kerja lekeh ya. Nampak kerja tamada ya. Buat tamada, nampak tamada ya.
Tapi kehebatan nasrah Allah Ta'ala, kekuatan Allah Ta'ala duk dalam orang buat kerja dakwah tu. Kalau kita nampak, Masya Allah, kekuatan yang luar biasa Allah Ta'ala. Kalau tidak, tuan-tuan melia, sahabat tak boleh naik kuda tak air. Sahabat nak lakoh sungai dengan nak menyebarkan agama Allah, menegakkan agama Allah, nak hamba orang musyrikin, orang kafir lari di belakang sungai. Apabila sampai di tepi sungai, orang ni kata bakat mesyuarat pada dia, kita lakoh kok nu ada getak. Kok ni kata kita lakoh kok ni ada jalan pandak. Sahabat kata, apa kau salah kalau kita lakoh kok ni? Karena pertolongan Allah Ta'ala kepada para nabi dulu lebih daripada ni lagi. Nabi Yunus dia kata duduk dalam perut ikan sampai 40 hari pun tak ada kata rena ni. Apa kalau kita berharap pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh, tawajuh sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, harap pertolongan Allah Ta'ala. Tak ada yang sekarang ni. Sebab tu mana Ilyas rahmatullah Ta'ala kata, maksud dakwah, kerja usaha dakwah, kerja usaha agama Allah Ta'ala ni, maksud tinggi sangat. Tapi tak ada siapa dia, hok pehel sungguh 100%. Hok orang pehel sungguhnya, hok sahabat Nabi ni. Sebab tu mereka tak ada sayang sikit hebuk pada harta mereka. Sahabat-sahabat dia tak sayang sikit hebuk harta daripada dia. Sahabat-sahabat dia tak sayang sikit hebuk diri dia. Sahabat-sahabat dia tak sayang sikit ibu. Apa hak duk kaitan dengan dia? Mari takaza agama, sangat tu baik gih lah dah. Karena apa? Ya pehel sungguh kerja agama. Hari ni kita tak pehel, habis kita duk was-was. Sungguh kedak pertolongan Allah Ta'ala nak mari. Sungguh kedak. Kalau aku pergi, punah habis barang-barang aku. Kalau pergi, siapa dia nak jaga ni? Kalau pergi gini. Karena apa? Karena keikhlasan kita tidak 100% dengan kerja agama. Sebab tu kita kena usaha tu. InsyaAllah dah. Mana Ilyas rahmatullah Allah kata, orang tanya dia. Satu ketika anak dia tanya. Mana Yusuf rahmatullah alaih tanya kata, semasa dia buat kerja dakwah di Mewak sehingga boleh betul jemaah dah. Boleh betul jemaah dah. Anak dia tanya, wahai ayah, apa guna lagi buat kita nak betul jemaah laginya, nak betul jemaah. Maka nak tumbuhkan satu jemaah lagi. Sedangkan di India ni banyak dah firqah. Hak orang duk ajak orang kepada kebaikan, orang hak duk ajak kebaikan banyak dah India ni. Apa kacau buat laginya jemaah. Mana Ilyas kata, amalan yang dilakukan oleh seseorang, yakni perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apabila orang tu buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlasnya, betul-betul buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh semaya. Kalulah semaya dengan 100% harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalulah semua orang boleh semaya, semua orang dapat sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan 100% niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nascaya di India ni tak ada orang buat maksiat. Kerana apa? Kerana semaya yang Allah Ta'ala terima boleh cegah diri dia daripada melakukan fahsya dan munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semaya, kalau semaya dengan khusuk sungguh, semaya dengan tawaduk sungguh, semaya betul sungguh, baca betul sungguh, amalan fi'liyah pun buat kena sungguh. Semaya mengikut cara Nabi buat sungguh. Tuan-tuan melihat, sekurang-kurang diri dia tak berani nak buat benda jahat. Kalulah orang buat perintah Allah Subhanahu Taala, dia dapat mengeluarkan zakat.
Zakat yang dia keluar kerana Allah Ta'ala sungguh. Tidak nak dapat daripada satu-satu pujian daripada orang. Semakin banyak dia keluar zakat, semakin banyak bertambah rezeki yang berkat pada dia. Semakin banyak dia kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hari ini berapa banyak orang keluar zakat, berapa banyak orang mengeluarkan zakat, tapi berapa banyak orang itu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan mengerjakan haji. Orang buat haji di Mekah. Sanggup jual harta benda. Sanggup melapaikan masa untuk pergi ke Baitullah. Buat kerja haji. Orang buat mengerjakan haji di Mekah. Kalau dia betul-betul ikhlas dengan Allah Subhanahu Taala sungguh. Dia, kehidupan dia, semakin dia dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin dia cinta kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi hari ini berapa banyak orang yang mengerjakan haji, tapi kelik mari tak ada beza sikit but pun semasa dia belum pergi buat haji. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu Taala, sebab itulah usaha Maulana Ilyas rahmatullahi alaih buat satu usaha dakwah, satu usaha agama adalah berpadu kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh-contoh kehidupan para sahabat. Ambil contoh-contoh kehidupan Nabi-Nabi. Mari nak mari proses dalam kehidupan kita ni. Nak uwi kehidupan kita ni tak ada lari setapak habuk pun dengan landasan-landasan hak Allah Subhanahu Taala dengan hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah siapa-siapa dia ambil usaha dakwah, berarti dia sedang jalan di atas landasan-landasan titian-titian hak Allah Subhanahu Taala. Dan dia akan berjalan pula di atas landasan titian-titian hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apabila orang ambil buat kerja dakwah sungguh, pertolongan Allah Taala akan mari pada dia lah. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi apabila ada masalah di zaman sahabat biar supaya kita juga. Masalah di zaman sahabat supaya kita juga. Kerana sahabat ni orang manusia biasa supaya kita ya. Cuma darjat dia tinggi sikitnya dia dekat dengan Nabi. Dia dekat dengan Nabi. Dan kita ni jauh sikit padanya. Dia umat Nabi juga. Tapi dengan kesungguhan dia ambil ikut cara Nabi tu. Apabila ada satu masalah tu, nak ukar masalah ni mereka ikut cara Nabi. Nak ukar masalah mereka pergi di jalan Allah. Kerana ketika duduk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itulah khazanah Allah Taala duk buka pintu dah. Buka pintu, khazanah Allah Taala duk ledah pintu dah. Kalau kita minta doa dengan Allah Taala ketika kita di jalan Allah Subhanahu Taala, rahmat akan turun bertilu-tilu. Rahmat akan turun merupah riwah dah. Berapa banyak pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada para sahabat ketika sahabat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perang Badar, pertolongan Allah Taala mari. Dalam perang Uhud, walaupun sahabat dapat gugur syahid 70 orang, tapi sebaliknya ada kebaikan dalamnya. Dalam perang Hunain, dalam perang Khandaq, dalam perang Tabuk, semua dalam ketika sahabat di jalan Allah Subhanahu Taala, pertolongan Allah Taala mari. Tuan-tuan melihat ada satu kisah di masa dalam perang Tabuk. Putus makan ni. Tak ada makan ni, putus makan ni. Tak ada air, putus air. Tapi tuan-tuan melihat dengan keberkatan nasrah pertolongan Allah Taala dalam perang Tabuk, buah tamar 7 butir, 50 orang boleh makan. Sahabat kata, Nabi panggil Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, mu ada gapo tak nak makan ni?" Abu Hurairah pun buat hari dalam beg dia. Tengok buah tamar ada 7 butir dalam tu. Pada Nabi kata. Lepas tu tiap-tiap orang nak ambil tu baca bismillah. Seorang seluk ambil buah tamar, seluk. 50 orang sahabat kata tak habis lagi buah tamar dekat alas Jabir. Tengok 7 butir. Lepas tu sudah makan pula, tengok 7 butir pun tak habis juga. Nabi tak kata mula. Nanti makan malam pula. Bawa pas-apa masa malam pula, Nabi kata, baca bismillah, pakat seluk ambil. Seluk ambil pula, wah tambah 7 butir tu. Seluk ambil, 50 orang tak habis juga.
Ni keberkatan pertolongnya Allah Ta'ala ketika kita duduk di jalan Allah. Sebab tu hari ni kita kena pakat susah payah, jong, tebang, belajar keluar jalan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Belajar keluar jalan. Kita nak belajar ni lah Allah Ta'ala nak lebih pada orang pandai lagi. Sahabat-sahabat tu dia pandai. Dah tu pun Allah Ta'ala tolong. Lepas kita nak belajar ni Allah Ta'ala lebih tolong lagi lah. Sebab tu pakat niat belajar. InsyaAllah deh. Pakat niat belajar insyaAllah. Sebab tu ulama kata kalau kita nak belajar keluar dakwah, nak belajar buat kerja agama ni, mula-mula sekali kita kena buat pentan kita dulu. Kena ada kekuatan dulu. Sebab kerja dakwah ni dia berat. Kita nak buat dengan jada dia tak boleh. Iaitu ulama buat mana? Belajar-belajar hidup amalan makomi dulu. Hidup amalan. Belajar buat musyarat-musyarat sebagaimana sahabat-sahabat buat musyarat. Sahabat dengan Nabi buat musyarat sama. Ikut nak buat apa? Musyarat sama. Kerana dia yakin dalam musyarat tu sebelum pada kita bangun tu. Sebelum pada kita bangun dalam musyarat tu. Allah Ta'ala beri taufik hidayah dah. Kalau kita hidup musyarat. Kita dengar hidup musyarat. Kalau Allah Ta'ala nak turun bala dalam kampung kita. Dengan berkat kita buat musyarat ni. Allah Ta'ala tukar. Jadi kebaikan turun dah. Sebab tu kita kena belajar hidup musyarat. Di masjid pun kita ada musyarat. Di rumah kita pun kita ada musyarat. Buat jadi amalan musyarat ni amalan harian kita. InsyaAllah deh. Hidup amalan musyarat, hidup amalan baca taklim. Cari kitab taklim, cari kitab fadail amal. We ada dalam rumah kita. Tiap-tiap rumah we ada kitab fadail amal. Selain daripada kita baca Quran, kita baca fadail amal. Kerana dalam kitab fadail amal tu ada royak kelebihan-kelebihan, kerera. Banyak hadis-hadis targhib. Hadis nak wi kerera fadilat semaya gini, fadilat puasa gini. Baca wi anak-anak kita dengar, baca wi bini-bini kita dengar. Baca wi isteri-isteri kita dengar. Baca wi anak-anak kita dengar. Gile-gile baca. Baca di masjid pun kita baca, di rumah pun kita baca. Wi gapo? Wi nafsu kita tak boleh lari. Gile di rumah bertemu dengan taklim, masjid bertemu dengan taklim. Ni kekuatan kita nak belajar buat kerja dakwah. Dan belajar wi masa. Kalau zaman-zaman sahabat zaman Nabi dulu, wi masa ke agama 100% wi masa pada agama. Tiap-tiap masa duk tunggu takazah agama. Takazah agama mari pian mana? Pian tu memang boleh dia dah. Hari ni kita belajar. Buat 2 malam 2 jam setengah. Betul lagi, hari ni amai kita ayat kata, belajar buat kerja agama, belajar buat suti rumah sehari tak apa dah. Suti rumah sehari, belajar kecek agama. Kecek agama ni dakwah ni bukan nanti ajak keluar sama dak. Bukan nanti ajak kita faham dakwah-dakwah ni ajak keluar bukan. Dakwah-dakwah ni kecek benar baik. Faliyaqulu khairan. Hendaklah kamu kecek baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faliyaqulu khairan aw liyasmu. Kalau kamu tahu kata mu orang beriman pada Allah Ta'ala, hendaklah kecek benar-benar. Kecek benar baik. Jumpa saudara kita kecek benar baik. Kalau tak ada saudara kita nak kecek benar baik, kata mulut duk dia. Ni orang beriman. Orang beriman buat kerja dakwah kecek benar baik. Buat amalan kecek benar, dakwah kecek benar baik. Lepas tu kalau rasa mahalah kita ada buat amalan gah. Hidup amalan gah. Cukup buat amalan gah. Gah 1, gah 2, gah 1, gah 2. Buat amalan gah. Ni bagi kekuatan kita. Dan cukup apabila bulan belajar keluar 3 hari. We masa keluar 3 hari. Sebab tu kita kena pakai azam belaka. Nak we masa untuk keluar 3 hari. InsyaAllah teman. Cuba kita langit. Sini ada apa keluar? 427. 427 ni hok duk dalam ni apa orang dah hok nak keluar hok we nama syak dah. Cuba terakit langit nak tengok. Mudah-mudahan akid tangan tu Allah Ta'ala wis selesai masa Allah sebelum dia keluar. Kata amin namanya. Amin. Lepas tu kita nak pakai solat. InsyaAllah deh. Mudah-mudahan jemaah kita duduk sini ni, jemaah mahalah mudah duduk sini ni. Jadi mudah-mudahan kita pakai berdoa pada Allah Ta'ala dan tepat 20 ni tu bisa jemaah pula. Dan kita ada gila-gila. Tuan-tuan kalau boleh gila-gila gitu. Bak kerja dakwah ni kena gila-gila sama gila-gila. Jangan putus. Dan 420 ni kita tubik sejemaah pula. Sebab tu kita bakal doa mudah-mudahan Allah Ta'ala dan kemudahan kita dapat keluar bakal. InsyaAllah. Subhanallah dan bihi subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa